8:09 pagi sekarang ni dalam Sabah Pagi Malaysia. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran kami dan jangan lupa untuk lawati laman Facebook juga buat Cara Nadi Seri Pagi. Dan hari ini sebenarnya nak menyentuh tentang tahun 2016 sementara kita baru saja sebut tadi kita akan menghampiri tahun baharu dan sekarang ini dalam detik-detik akhir penghujung 2016. Sebenarnya semasa pembentangan bajet 2016 tahun lepas Perdana Menteri telah mengisytiharkan tahun ini sebagai tahun pengkomersialan Malaysia di mana sasaran utama adalah untuk melonjakkan hasil penyelidikan pembangunan inovasi ataupun RDNI daripada institusi penyelidikan tempatan sebagai penjana kekayaan menerusi proses pengkomersialan. Dan serentak dengan inisiatif itu jugalah sebenarnya dirangka komuniti keusahawanan global yang pertama seumpamanya dalam mengetengahkan idea masa hadapan. Dan sidang kemuncaknya selama 2 hari akan berlangsung pada 8 dan 9 Disember di Kuala Lumpur. Kita nak sebut lebih lanjut tentang ini. Kita bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Magic, Ashran Datuk Ghazi. Apa khabar Cik Ashran? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami. Dan mungkin pertama sekali, Cik Ashran boleh berikan kita pengenalan terlebih dahulu tentang GE Community yang disebut tadi dan perkaitannya dalam memperkasakan juga inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia ni. GE Community ini adalah satu usaha di peringkat Kementerian Kewangan juga ya. Dan aspirasinya adalah untuk memastikan rangkaian usahawan kita bukan setakat di peringkat nasional tapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi bila kita sebut mengenai pengkomersialisation tadi dari segi R&D dan sebagainya, kita nak pastikan usaha-usaha ni di mana produk-produk atau IP dapat dilonjakkan ke pasaran melalui keusahawanan dan bukan setakat di peringkat Malaysia tapi juga di peringkat global. Dan persidangan GE Community yang akan diadakan kali ini, kita mengambil pendekatan di mana kita membawa di Malaysia ya golongan korporat, pemain sektor dan juga pembangun ekosistem untuk bersama-sama membincang bagaimana hendak usahawan dalam usaha mereka untuk transformasikan sektor-sektor yang tertentu. Okey. Ya. Ini penting kerana kalau kita ada pelbagai jenis R&D tetapi kalau dari segi pemikiran kita tidak fikir dari segi masa ke hadapan, kita tak ke mana. Kita akan selalu ketinggalan dari segi proses pembangunan keusahawanan yang kita cuba usahakan ini. Okey, bila kita sebut ia adalah antara yang pertama seumpamanya, adakah sebelum ini kita tidak pernah berusaha ke arah itu seperti yang Cik Syan sebutkan, nak menggabungkan, nak melahirkan idea-idea yang konstruktif, yang inovatif dan futuristik ni, tak pernah berlaku sebelum itu ataupun? Saya rasa dari segi pendekatan. Okay. Ya, bila kita sebut pertama kali dijadikan dan sebagainya adalah dari segi pendekatan. Memang terdapat pelbagai jenis conference di peringkat antarabangsa juga yang mungkin terlibat dari segi aspek keusahawanan. Tapi pendekatan kita di sini ada pengkhususan dari segi pelbagai aspek. Pertama, kita menyusunnya mengikut kluster sektor. Okay. Ya. Kedua, di dalam sektor-sektor ini pula, kita pastikan gabungan antara sektor players, golongan korporat dan juga pembangunan ekosistem. Kerana kita nak lahirkan inisiatif. Kita tak nak lihat event ini, acara ini, kemuncak ini, dia kemuncak kat sini saja. Sampai di situ saja. Ya. Okey. Jadi ada proses kesinambungannya selepas 8 dan 9 hari bulan Disember melalui inisiatif-inisiatif yang dibentangkan nanti pada kemuncak GE Community 8 dan 9 hari bulan Disember. Okey. Ya. Mungkin perlu kita pergi kepada perincian apa yang akan berlaku pada 8 dan 9 Disember ni. Kita ada beberapa track ya. Satu, kita telah mengumpulkan pelbagai golongan speaker di peringkat antarabangsa untuk mencetuskan futuristic thinking kita namakan. Pemikiran masa ke hadapan ya. Dan ini penting untuk pastikan usahawan kita dalam usaha mereka menjana pendapatan masing-masing untuk perniagaan mereka, mereka melihat dari segi prospek masa hadapan juga. Itu satu track yang utama kita ketengahkan ya. Kedua yang saya sebutkan tadi, kita adakan cluster lab ataupun makmal cluster ya, di mana kita gabungkan usahawan, sektor players ataupun golongan korporat dan juga pembangun ekosistem untuk sama-sama membincang apakah inisiatif yang dapat mereka laksanakan untuk membangun usahawan yang dapat transformasikan sektor itu. Sebab perbincangan di dalam GE Community ini, kita tak nak sembang perkara-perkara yang kita selalu sembang
dalam persidangan keusahawanan. Ya, kita nak sembang masalah-masalah sangat yang sedia ada pada hari ini. Sebab yang itu dah cukup platform untuk kita bersembang mengenai masalah-masalah itu. Kita nak cetuskan lebih kepada pemikiran masa hadapan. Apa yang kita boleh laksanakan, apa yang kita boleh lakukan. So lebih action oriented kalau saya boleh jurus ke arah itu. Dan kita seperti saya sebut tadi tidak berakhir setakat memorandum. Kita tidak akhir setakat pengumuman sahaja pada penghujung kemuncak itu, dan kita sasarkan ada inisiatif-inisiatif yang akan diketengahkan oleh pihak private sector, pihak swasta juga dengan pihak pembangunan ekosistem yang lain. Okey. Untuk menjadikan ia berbeza, mungkin kalau kita boleh dapat insight-nya, apa antara tajuk pembentangannya ataupun perbincangannya itu, siapa orang yang akan dibawa ke GE Community yang mungkin membawa penjenamaan Malaysia pada tahap yang dah berjaya sebelum ni? Kebanyakannya kita bawa speaker-speaker daripada luar negara. Dan mereka ini berpengalaman dari segi pelbagai aspek. Satu, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada keynote utama kita, iaitu Mike Walsh, yang akan membincangkan mengenai bagaimana untuk mencapai atau memastikan perniagaan ataupun produk yang nak dilaksanakan mengikut citarasa masa hadapan. Ya, itu tema dan topik yang penting untuk kita bincangkan masa kemuncak GEC. Di peringkat cluster lab juga kita ada syarikat seperti Mastercard, seperti Nestle dan sebagainya yang akan berbincang mengikut jurusan mereka masing-masing. Kerana mereka mempunyai challenges ataupun benda-benda yang mereka nak selesaikan, kita nak pastikan kita membawa usahawan rapat kepada mereka agar mereka dapat memberikan penyelesaian yang lebih inovatif kepada syarikat-syarikat korporat ini. Apa KPI yang ingin dicapai GEC selepas itu, selepas 8 dan 9 Disember? Kita ada beberapa aspirasi dari segi KPI kalau kita sebutkan dari segi event ini atau acara ini. Pertama adalah kita cuba nak cetuskan micro ekosistem, 8 micro ekosistem mengikut jurusan kluster-kluster tadi di peringkat global. Ya. Jadi kalau kita ada usahawan yang berminat dalam biotech, kita ada usahawan yang berminat dalam creative industry dan sebagainya, mereka mempunyai rangkaian bukan di Malaysia sahaja, tetapi di peringkat global. Agar senang mereka nak melonjakkan perniagaan mereka di luar Malaysia juga. Yang itu pertama. Kedua, dalam kita cuba nak mengukur sama ada acara kemuncak ini berjaya ke tidak, inisiatif-inisiatif yang dilancarkan mencapai hasratnya ke tidak, kita mempunyai sasaran value creation, ya, di mana dari acara kemuncak tahun ini ke acara kemuncak tahun hadapan, insya-Allah kita menjana mensasarkan ya lebih kurang 100 million US dollar. Dari melalui inisiatif-inisiatif yang diterajui oleh pihak swasta. Okey. Kalau ada mungkin golongan usahawan yang menonton, macam mana sebenarnya penyertaan mereka? Penyertaannya seperti selalu yang dijalankan oleh pihak MOF dan Magic dan sebagainya, ia percuma kepada usahawan Malaysia. Ya. Dan untuk register senang sahaja, pergi ke laman web www.gecommunity.co dan daftarkan diri anda di situ. Untuk pihak korporat yang di luar sana yang mungkin ingin bersama untuk berbincang, juga register di situ dan kita akan cuba salurkan mereka kepada golongan kluster-kluster yang tertentu agar mereka dapat bersama-sama tengok macam mana mereka boleh transformasikan perniagaan mereka bersama dengan rakan-rakan kongsi yang lain. Okey. Mungkin ada yang menonton yang ingin tahu juga sebenarnya, adakah mereka ialah golongan yang disasarkan? Macam mana kita nak mendefinisi usahawan yang mempunyai potensi untuk mengkomersialkan mungkin hasil mereka ataupun produk mereka, atau memang mereka mungkin boleh terlibat pada masa yang lain ataupun untuk cara yang berbeza? Ya. Saya rasa bila kita susun atau cara perisian kemuncak GE Community ini, kita telah pastikan untuk ia menyentuh pelbagai lapisan golongan sasaran. Ya. Kalau ada usahawan yang baru nak berniaga, baru terfikir nak menjadi usahawan, kita ada track di mana mereka dapat mendapat inspirasi
agar apa yang mereka nak berniaga tu adalah lebih futuristic thinking. Okey. Ya. Kepada mereka yang sudah berniaga, kita nak pastikan mereka yang datang itu dapat mengubah sikit minda mereka agar perniagaan yang sedia ada itu dapat dilonjakkan dengan cara lebih blue ocean thinking, kalau kita boleh katakan begitu. Ya. Apa kita tak nak usahawan Malaysia sedia ada be comfortable with, ya, atau selesa dalam berniaga seperti mana cara berniaga orang lain. Ya. Kalau tidak, kita tak gerak ke mana sebagai satu perniagaan, sebagai satu negara untuk bersaing dengan negara-negara lain juga. Ya. Okey, jadi sesiapa saja yang rasa mereka adalah sebahagian daripada apa yang disebutkan tadi oleh Encik Ashran, boleh lawati laman web GE Community, www.gecommunity.co. Tak kira usahawan baru nak berniaga, usahawan dah berniaga, ataupun wakil-wakil dari pihak korporat yang ingin bekerjasama dengan usahawan untuk nak menginovasikan perniagaan mereka, untuk mentransformasikan perniagaan mereka. Okey. Tadi kita dah sebut tentang KPI mungkin dalam jangka masa pendek untuk setahun sebelum sidang kemuncak tahun hadapan berlaku. Tapi kalau kita ingin mendapat gambaran lah sasaran GE Community sendiri dan juga mungkin agensi-agensi yang menganjurkannya, bagaimana ia boleh memberi impak kepada Malaysia secara jangka masa panjang dalam ekosistem keusahawanan itu sendiri? Bila kita lihat dari segi jangka masa panjang, ya, bila kita membawa pelbagai demand daripada peringkat global di Malaysia untuk mencari penyelesaian dalam suatu perniagaan itu, dan kita memastikan lapisan-lapisan dari segi usahawan, dan kalau kita salurkan balik dari segi aspirasi MCY yang disebutkan tadi, IP dan teknologi yang nak dikomersialkan, ya, usahawan itu perlu teknologi juga. Ya. Usahawan mungkin dapat mengenal pasti apakah solusi yang diperlukan, tetapi mungkin mereka belum ada teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Di situlah mereka pergi kepada golongan-golongan di dalam komuniti MCY tadi itu untuk mengkomersialkan mereka. Dan kalau kita lihat dari segi jangka masa panjang, kalau kita dapat memastikan momentum ini bergerak dari tahun ke tahun, ya, satu ekosistem dari mana demand dari luar masuk ke Malaysia, usahawan Malaysia sambut, dan dari situ pengkomersialisasi daripada produk-produk R&D dapat dijana. Okey, bagi yang mungkin nak memikirkan secara ringkas, mendapat inspirasi sedikit, bagaimana kita bergerak daripada zaman di mana kita kena pergi kedai beli nasi tengah hari, sampai sekarang ni ia boleh datang ke office kita sendiri ataupun nak tahan teksi tak payah pergi berdiri di bawah panas ataupun di tengah hujan, boleh telefon saja contohnya. Itu adalah contoh bagaimana pengkomersialan dan juga R&D memberikan impak. Terima kasih kita ucapkan Encik Ashran kerana bersama kami hari ini bercakap tentang GE Community. Okey, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Teruskan bersama-sama kami dalam Saat Pagi Malaysia.